Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi iaitu Muhammad Syafiq bin Rozi, berkat matrik C1 9E0343. Pada kali ini, saya akan menerangkan cara atau kaedah penyimpanan artifak warisan Muzium Keratangan di Kelantan. Okay. Kita mula dengan bahagian pengenalan. Dalam era teknologi maklumat, fungsi repository sebagai pusat pengumpulanan maklumat tidak terhad pada bahan yang berada dalam bangunan repository sahaja. Berbagai kaedah dan media kini digunakan bagi memastikan maklumat yang diperlukan boleh diperoleh dan dicapai tanpa mengira masa dan tempat. Oleh yang demikian, repository perlu memainkan peranan yang lebih proaktif bagi memastikan keperluan institusi dipenuhi pada tahap yang maksimum seiring dengan misi dan visi institusi. Pihak pengurus dan pakar maklumat perlu bijak mengenal pasti dan menggunakan pakai pelbagai teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan semasa sebagai nilai tambah atau value add kepada perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan. Repository juga merupakan satu pendekatan terkini yang telah dipakai oleh kebanyakan institusi ternama di peringkat antarabangsa. Kewujudan repository institusi ini diiktiraf melalui penilaian ranking menggunakan konsep web-o-metric yang telah dibuat oleh sekumpulan penyelidik di Sepanyol, iaitu Cybermetric Lab 2009 yang diukur melalui saiz repository, visibility, bilangan reach, file dan bilangan sejarah institusi berkenaan. Pada kajian ini, laporan ini dimulai dengan kajian yang telah dilaksanakan, iaitu mengenai dengan mencari 25 jenis artifak beserta deskripsi maklumat atau objek yang telah dijalankan. Okey, repository telah ditanggungjawabkan bagi membangunkan bahan-bahan berkaitan dengan institusi bahan warisan dan artifak. Repository bahan warisan dan artifak telah dibangunkan bertujuan sebagai sumber rujukan dan penyelidikan bagi kajian rujukan. Di samping itu, ianya juga merupakan wadah dan memupuk masyarakat tentang kepentingan budaya membaca, mempelajari dan meneladani serta bagi menyokong inisiatif dalam memperkasakan bahan warisan dan artifak. Repository ini merupakan gerbang utama pengumpulan hasil penulisan, penyelidikan, penerbitan dokumentari dan lain-lain bentuk media cetakan dan penerbitan dari bahan-bahan kerajaan, NGO dan orang perseorangan sama ada dari dalam atau luar negara. Kewujudan sesebuah repository boleh tingkatkan dengan membentangkan hasil penyelidikan secara akademik dalam media atau platform mudah diakses dan dikenal pasti. Jika sebelum ini, semua kerja intelektual sebuah institusi hanya dalam pelbagai jurnal saintifik. Melalui pengaturan semua repository kandungan digital ini boleh dikumpul bersama lokasi berpusat. Seterusnya menjadi media pembantu pemberi penunjuk kualiti penyelidikan ke atas repository berkaitan. Repository terutamanya menyediakan akses terbuka kepada koleksinya yang disediakan. Kesan kepada penyelidikan agensi berkaitan perkara lain tidak perlu menunggu artikel itu diterbitkan kerana ia boleh diperoleh dengan mudah, bebas, cepat dari repository. Dengan ini telah dapat meningkatkan kadar petikan bekerja untuk artikel ilmiah dan secara langsung membantu syarikat kemajuan penyelidikan dalam bidang ini tanpa perlu risau. Repository institusi terutamanya yang menyediakan akses terbuka kepada koleksinya turut memberi impak ke atas penyelidikan yang telah dilakukan di institusi berkenaan. Para sarjana dari institusi lain tidak perlu menunggu artikel tersebut sehingga diterbitkan, memandangkan ia boleh diperoleh dengan mudah, percuma dan cepat dari repository. Senario ini telah dapat meningkatkan kadar petikan karya, iaitu citation rate pada artikel 5 tersebut dan secara langsung membantu usaha memperkembangkan penyelidikan dalam bidang yang berkenaan. Okey, kita seterusnya mula dengan latar belakang kajian Muzium Keratangan di Kelantan. Muzium Keratangan Kelantan yang juga dikenali sebagai Balai Kelantan Guri terletak di kawasan kompleks Kampung Keratangan, Kota Bahru. Kawasan kompleks ini merupakan zon budaya negeri Kelantan yang jaraknya hanya 500 meter dari pusat bandar Kota Bahru, Kelantan Darul Naim. Bangunan Muzium Keratangan ini juga merupakan sebahagian daripada bangunan Kampung Keratangan yang telah diperuntukkan kepada Perbandangan Muzium Negeri Kelantan yang mempunyai kelulusan iaitu 51
$9.52 meter persegi dan 9.39 meter lebar. Tapak bangunan ini asalnya kepunyaan Duli Yang Maha Mulia, iaitu Al-Sultan Kelantan. Pada asalnya, kawasan ini dipenuhi dengan bangunan rumah setinggan, kemudian dibersihkan menjadi taman permainan kanak-kanak. Seterusnya, bangunan ini telah dibina pada 9 Mac 1951 yang kemudiannya dikenali sebagai Kampung Keratangan. Muzium ini mempamerkan pelbagai koleksi hasil keratangan yang terkenal sejak turun-temurun. Antaranya, koleksi yang dipamerkan adalah batik, acuan batik, songket, barangan logam dan perak, acang kuih, ukuran kayu, anjaman, sulaman dan sebagainya. Okey. Seterusnya adalah objektif kajian. Yang pertama adalah mengkaji kepentingan dan isu berkenaan repositori di Muzium Keratangan di Kelantan. Yang kedua pula ialah mengkaji maklumat berkenaan 25 jenis artifak yang berada di Muzium Keratangan Kelantan. Yang ketiga, mengkaji proses repositori yang dijalankan di dalam muzium tersebut. Metodologi kajian ialah yang pertama, saya menggunakan kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian ini dijalankan selama 1 hari di sekitar kawasan Muzium Keratangan Kelantan, iaitu sebanyak 2 kali sesi pemerhatian ini telah dijalankan pada tarikh 2 Januari 2022 yang berlangsung antara 3 petang sehingga 6 petang. Kaedah ini digunakan untuk mengambil input bahan warisan dipamerkan di muzium tersebut. Seterusnya adalah kaedah internet. Kaedah terakhir yang digunakan oleh pengkaji ialah melalui internet. Pengkaji melayari internet bagi membantu dalam menyempurnakan kerja khusus ini. Pengkaji juga mendapatkan rujukan tambahan daripada laman web utama web Muzium Keratangan dan pelbagai sumber blog yang lain untuk mendapatkan input yang lebih lanjut. Okey. Kita masuk kepada kepentingan dan isu berkaitan repositori di Muzium Keratangan. Kepentingan berkaitan repositori iaitu menguruskan dan memelihara harta internet dengan menggunakan repositori muzium, aktiviti pengurusan dan pemeliharaan maklumat muzium dapat dijalankan secara berpusat dan lebih bersistematik. Isu yang berkaitan repositori adalah kesukaran untuk mengakses maklumat dalam repositori. Seterusnya adalah maklumat berkenaan 25 jenis artifak objek yang telah dipilih oleh pengkaji di Muzium Keratangan. Ini merupakan 25 artifak yang telah dipilih oleh pengkaji. Pada hasil perbincangan, setiap sistem repositori proses dalam penjagaan koleksi bahan warisan untuk menyimpan rekod atau data supaya selamat. Proses pendapatan bahan repositori didapati melalui penyelidikan, pembelian, pinjaman, wakaf, hadiah, wasiat daripada individu tertentu dan temuan secara tidak sengaja. Pengurusan perolehan koleksi sangat penting dalam organisasi sebuah muzium. Pengurusan perolehan koleksi mengambil kira aspek-aspek seperti pendasaran koleksi yang diterima melalui sewa, derma, peminjaman, pembelian ataupun pertukaran melalui muzium lain. Sebuah muzium mempunyai prosedur yang telah ditetapkan bagi memperoleh koleksi untuk dipamerkan di muzium. Oleh itu, pihak pengurusan perolehan koleksi memainkan peranan yang penting dalam memastikan koleksi yang terima dan terdapat di muzium itu dapat terpelihara. Pengkaji akan mengkaji yang terlibat dengan pengurusan perolehan koleksi di muzium. Di sini, pengkaji akan meneliti pengurusan kaki tangan dalam pengurusan setiap perolehan koleksi yang diterima dan dipamerkan di muzium. Mereka yang terlibat dengan pengurusan perolehan koleksi ini membantu pengkaji sama ada secara langsung maupun tidak dalam kajian ini. Proses seterusnya adalah stor dan penyimpanan. Sistem stor terbuka dan bertingkat, sistem mula alih, sistem penggunaan bekas, sistem tutup, penggandungan di dinding dan simpanan yang boleh dilihat. Hal ini membolehkan objek bahan artifak dijaga dengan selamat dan tidak terdedah dengan bahaya. Muzium ini juga mempunyai keselamatan yang canggih seperti CCTV penggerak. Setelah artifak ini disimpan dengan ciri-ciri keselamatan, ini diperlihatkan sebagai tujuan keselamatan dan pemulihan artifak terjamin dengan selamat. Secara kesimpulannya, sistem repositori memiliki aturan melalui komputer secara digital sehingga penyimpanan dan pengelolaan data lebih berstruktur, bersistematik dan efisien.
supaya dapat diakses sewaktu-waktu saat diperlukan. Repositori sangat diperlukan pada masa sekarang, terutamanya pada musim pandemik COVID-19 ini, kerana sistem pencarian hanya dapat dicari hanya pada hujung jari saja. Oleh itu, sistem repositori sangat berguna kepada generasi akan datang kerana sistem repositori mampu menyimpan data pada jangka lebih lama supaya boleh diakses pada bila-bila masa. Sistem repositori juga sangat berguna kepada sesebuah muzium untuk menyimpan pelbagai maklumat yang penting kepada sesebuah muzium. Akhir sekali, sebagai pengaji, kita hendaklah sentiasa menjaga sistem penyampaian maklumat repositori dengan lebih baik agar generasi akan datang tidak terkenalan dalam penyampaian sesebuah maklumat. Sekian itu saja daripada saya, Muhammad Syafiq Murazi. Terima kasih.